Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail wallahu akhrajukum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan tadallu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraikan pengurusi saf pimpinan surau Al-Falah, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, para ustazah, hadirin hadirat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana kita dapat lagi bertemu dengan tahun baru. Tahun Masihi 2022. Maknanya umur kita makin lama makin tinggal sikit. Maknanya ibadah makin lama makin tinggal sikit. Nak zikir makin lama makin tinggal berkurangan. Nak baca Quran makin lama makin berkurang. Jadi walau bagaimanapun bersyukur kepada Allah, kita bertemu dengan tahun baru, masih lagi Allah Ta'ala hantar ke surau, ke masjid, dapat dengar kuliah, dapat sembahyang berjemaah. Baik. Namun begitu jangan dilupai, mungkin 2022 ini mungkin merupakan tahun terakhir bagi salah seorang daripada kita. Mungkin di antara kita merupakan inilah tahun terakhir kita. Lama lagi, 360 hari, 355 hari lagi. Tak tahu giliran siapa tahun ni Allah Ta'ala jemput. Mungkin yang bercakap ni ke, atau mungkin yang mendengar ke, mungkin barisan belah kiri kanan ni ke, kiri ke, tak tahu. Namun begitu giliran tetap sampai. Bila sampai Allah Ta'ala jemput, maka baliklah kita. Persoalannya, persiapkanlah diri. Kenapa dinamakan tahun Masihi? Kenapa dinamakan Masihi? Kenapa dinamakan Masihi? Kerana ia berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Nabi Isa itu dipanggil Al-Masih. Maknanya umur Nabi Isa sekarang ni 2022 tahun. Nabi Isa. Dan Nabi Isa masih hidup. Dan Nabi Isa akan turun, tidak membawa syariat baru. Nabi Isa akan meneruskan syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa akan kahwin, ada anak, kemudian Nabi Isa akan bunuh Dajjal di satu tempat di Syria, kemudian barulah Nabi Isa wafat. Percaya tak percaya ni? Wajib percaya. Ini di antara perkara-perkara yang wajib dipercayai. Rukun iman itu mempercayai Quran, beriman dengan kitab. Apa yang ada tulis dekat kitab, apa yang ada tulis dekat hadis, wajib dipercaya. Gitu. Yakin, sungguh-sungguh percaya Nabi Isa akan turun. Gitu. Dalam semua bab lah tuan-tuan. Itu sebab dia sebut jazam. Apa makna jazam? Jazmu maknanya dia 100%, qat'i, putus. Putus. Sebab dalam Quran disebut zalikal kitab, inilah dia kitab la raiba fi, tidak ada keraguan pada kitab Quran itu. Hudal lil muttaqin.
Hudan makna dia petunjuk lil muttaqin, pada orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang yang beriman dengan benda-benda yang gaib. Gaib. Zat Allah. Kena percaya. Zat. Apa dia zat? Zat bersabit dengan Allah Ta'ala. Diri Allah Ta'ala tu dinamakan zat. Saya bukan nak ajar tauhid ni. Ni tauhid ni tuan-tuan. Tauhid. Kan dia cakap mengenal Allah Ta'ala melalui 3 sifat, zat, af'al. Apa dia sifat? Sifat itulah dia. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, qalam. Itu sifat Allah Ta'ala. Adapun wujud itu di Allah Ta'ala itu sendiri. Itu sebab dia masuk dalam sifat nafsiyah, nafas. Lepas tu salbiah. Berapa sifat salbiah? Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdani. Ini salbiah. Salbiah ini pendokong kepada sifat-sifat yang tadi, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar. Ngaji tauhid tuan-tuan, kalau tak faham tanya. Apa dia salbiah? Penafian akan sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Ada yang permulaan, ada pengakhiran. Contohnya kudrah. Kudrah Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Qadim. Apa makna qadim? Qidam makna dia sedia. Kudrah Allah Ta'ala tu tidak ada permulaan. Kita kudrah tak? Kudrah tak kita ni? Berkuasa tak kita? Berkuasa. Tangan kita ni berkuasa angkat benda ni. Tapi masa lahir berkuasa tak? Tak berkuasa. Bermula dengan tiada. Kita bermula dengan lemah. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Allah Ta'ala tu kudrah dia, kuasa dia tidak ada permulaan. Dan kuasa dia tu baqa. Apa makna baqa? Kekal. Tuan-tuan tengok Lee Chong Wei. Dulu kuat lah. Semua orang dia smash. Hari ni boleh? Tak boleh. Sebab apa? Kudrah dia tu tidak baqa. Kuasa yang ada pada dia main badminton tadi tu tidak berkekal. Yang kekal kuasa hanya Allah. Itu dia. Itu juga sama', basar, qalam. Apa makna sama'? Mendengar Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Qadim, memang mendengar. Allah Ta'ala tu mendengar dari azali. Kita mula-mula dengar tak? Mula-mula dengar tak? Tak dengar. Lepas tu bila dia lama-lama mendengar, dah tua ni dengar tak? Ada yang tak dengar. Gitu. Maknanya mendengar Allah Ta'ala tadi itu baqa, kekal. Itu dia. Mendengar kita ni sementara kita ni hadis. Apa yang hadis? Apa yang ada pada kita satu hari besok akan habis. Melihat kita gitu juga. Namun tu dia sebut Allah Ta'ala tu zat. Benda yang ada tak boleh nak pegang, tak boleh nak tengok, tak boleh nak tahu macam mana keadaan dia. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu. Ni tauhid ni tuan-tuan. Melihat Allah Ta'ala tu mukhalafah. Allah Ta'ala tu salah satu sifat dia basar. Basar maknanya dia melihat. Melihat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Kita mula-mula nampak. Mula-mula tak nampak. Lahir nampak tak? Tak nampak. Dah lepas sebulan 2 baru nampak. Barulah kita panggil senyum. Sebab baru nampak. Dah tua ni nampak tak? Kurang. Itu nasib kurang. Ada yang langsung tak nampak. Gitu. Maknanya kita punya nampak tadi, basar kita tadi bukanlah baqa. Apa makna baqa? Kekal. Melihat kita tadi adalah sementara.
Dan disebut melihat Allah Ta'ala tadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Melihat Allah Ta'ala tadi tak sama dengan yang baharu. Tidak ada jirim, tidak ada jisim. Apa makna dia? Tak ada mata, tak ada telinga, tak ada cahaya, tak ada bertempat. Macam mana Allah Ta'ala melihat? Itulah dia Allah Ta'ala zat. Wallahu alam, Allah Ta'ala aja tahu. Bila dapat tengok, siapa-siapa, insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan doa sesama, amin. Kalau kita sama-sama masuk syurga, penghuni syurga akan dapat nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala janjikan penghuni syurga. Apa dia? Melihat apa yang dikatakan zat Allah Ta'ala. Amin. Amin. Kalau dapat masuk syurga, semua orang yang masuk syurga Allah Ta'ala akan bagi melihat apa yang dikatakan zat Allah Ta'ala. Berpeganglah pada tauhid dengan jazam, ya ini dengan putus, dengan tidak ada berbelah bagi, tak ada syak, tak ada zan, tidak ada waham. Saya ambil satu contoh jazam. Apa dia jazam? Apa dia qat'i? Ketika Nabi SAW turun Isra' dan Mi'raj, Nabi jumpa siapa dulu? Nabi turun daripada Sidratul Muntaha, pergi ke Baitul Maqdis, naik burak balik ke Masjidil Haram. Siapa orang pertama yang Nabi jumpa? Abu Jahal. Abu Jahal. Waktu tu Abu Bakar ada? Tak ada. Umar ada? Tak ada. Kemudian Abu Jahal kumpulkan semua orang. Berita tu orang bawa pergi jumpa Abu Bakar. Orang cakap, ya Abu Bakar, waktu Nabi sebut tuan-tuan, ada orang yang dah beriman Islam, keluar dari Islam. Sebab apa? Tak percaya cerita Nabi. Tuan-tuan bayangkan, lepas Isyak Nabi terbang naik burak pergi dekat Baitul Maqdis. Ingat dekat ke? Jauh lagi daripada Madinah. Baitul Maqdis tu daripada Mekah jauh lagi daripada Madinah. Siapa pernah pergi Mekah tahu lah. Lepas tu naik ke langit, bertemu dengan Allah, ambil perintah semayang, balik. Orang tak percaya. Tak percaya. Sebab zaman tu belum ada jet, zaman tu belum ada roket, belum ada lift, belum ada bangunan tinggi. Tuan-tuan ingat kita ni hebat ke? Bangunan paling tinggi sekarang dekat mana? Dalam dunia hari ni, bangunan yang paling tinggi dekat mana? Dekat Dubai. Nama dia apa? Buruj. B-U-R-U-J ke? Buruj macam tu. Berapa tinggi dia? Tinggi dia sekira-kira 1 kilometer. KLCC itu 900 meter lebih. Buruj tu lagi tinggi pada KLCC. Sekarang dia nombor 1. Dan Arab Saudi tengah buat bangunan 1 kaki 200 meter tinggi daripada Buruj, tengah nak lawan Dubai. Gitu. Tuan-tuan tahu Fir'aun buat bangunan berapa tinggi? 14 kilometer tinggi. Fir'aun. Itu sebab kita nak kata kita hebat, tak hebat. Fir'aun ni bangunan lagi tinggi. Yang kita tengok tu piramid tu semua kubur dia. Kita tak tengok istana dia, kita tak tengok dia punya bangunan tinggi macam mana Allah Ta'ala hancurkan. Diberitakan Fir'aun buat bangunan 14 kilometer tinggi. KLCC tu tak sampai 1 kilo tinggi dia tu, 1 kilometer. 14 kilometer mencecah 15 kilometer. Jadi orang balik, orang dengar cerita Nabi, orang tak percaya. Ada yang kafir, murtad, tak percaya cerita Nabi. Lalu orang cerita dengan Abu Bakar, dia cakap, Abu Bakar, kau tahu tak pagi tadi apa dia? Nabi cakap, Nabi Muhammad cakap dia pergi ke Baitul Maqdis. Daripada sini naik binatang yang dinamakan burak. Kemudian naik ke langit bertemu dengan Allah. Kemudian ambil perintah semayang, patah balik ke Baitul Maqdis. Lepas tu patah balik pergi Mekah.
Kamu percaya ke? Dia tanya. Apa Abu Bakar jawab? Kalau itulah yang keluar daripada mulut Muhammad, betul. Itu jazam. Apa yang disebut oleh Al-Quran, hadis, dengar, percaya. Itu sebab beza. Orang tak semayang, kalau dia tak semayang disebabkan malas, dia berdosa besar dan dia asi, derhaka dan berdosa. Tapi kalau dia tak semayang, dia cakap mana dia wajib semayang, waktu tu hukum dia kafir. Itu beza. Amen. Kalau dia mati waktu tu tak bertobat, tak wajib semayang pada dia dan tak boleh dikubumikan, dia dikubur orang Islam. Itu berat. Bab tauhid ni berat, tuan-tuan. Bab fiqh ada furu', ada furu', ada khilaf. Tapi bab tauhid jangan buat main. Asalkan dia tahu firman Allah, hadis Nabi yang sahih, percaya. Percaya. Sami'na wa ata'na. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dan Allah Ta'ala bagi taat pada kita sampailah hari dijemput. Kalau tahun ni lah. Kalau tahun ni lah. Kalau tahun depan lah. Sebab masa mati tu Allah Ta'ala dah tulis dah, tuan-tuan. Tak usah risau. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya mukadimah tadi. Mukadimah pun dah nak habis dah. Kali-kali. Sebab saya kalau cerita tauhid ni, tuan-tuan, saya tak boleh cerita sikit-sikit. Saya cerita biar tuan-tuan faham jelas. Apa dia zat? Zat tu apa bersabit dengan Allah Ta'ala? Di Allah Ta'ala tu dinamakan zat. Gitu. Setidak-tidaknya tuan-tuan faham. Ni zat, ni sifat, ni af'al. Apa yang Allah Ta'ala dah buat, apa yang Allah Ta'ala dah cipta tu, itu af'al. Allah Ta'ala buat bulan, bintang, langit, matahari beribu berjuta tahun masih lagi mengeluarkan cahaya, Allah Ta'ala buat. Tu benda-benda gitu. Tu sebab Nabi sebut tafakaru fil haqilah wala tafakaru fi zatillah. Fikirlah kebesaran Allah Ta'ala tapi jangan fikir zat. Sebab apa? Akal kita ni tidak sampai terhijab jika memikirkan zat Allah. Baik. Qala muallif rahimahumullah maktub fi hadzal kitab, firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Buka muka surat 68. Betul? Saya ambil hadis tu balik. Setiap jiwa pasti akan merasa kematian, dan kami timpakan fitnah bagimu berupa keburukan dan kebaikan. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Allah Ta'ala cakap semua yang hidup ni akan mati. Apa yang mati? Yang ada roh 5 je. Apa dia? Manusia, jin, syaitan, binatang, apa lagi? Malaikat. Wa imam malaikat Israel sendiri pun akan mati. Wa imam saya dah pernah cerita dulu. Wa imam malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa sendiri pun akan mati. Bila semua dah mati, Allah Ta'ala tanya dengan Israel, wahai Israel, wahai malaikat maut, siapa lagi yang hidup? Tinggal kau dengan aku, ya Allah. Cabut nyawa kau. Bila dia cabut nyawa dia cakap apa? Kalau ginilah, kalau aku tahu ginilah sakitnya mati, nescaya aku akan cabut lebih lembut dulu masa cabut nyawa manusia. Maknanya malaikat Israel sendiri cabut nyawa dia pun sakit. Itu sebab Nabi sebut ada fasa kesakitan dalam menimpa dalam sakratul gitu. Takut tak mati? Takut. Takut pun kena juga. Tak takut pun kena juga. Dekat dengan Allah Ta'ala. Itu sebab kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab hidup ni bukan satu perbandingan.
Hidup ni satu perjalanan. Tentukan perjalanan kita ini mengikut apa yang disuruh, landasan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya baca hadis tadi apa? Taraktu fikum amran la tadallu mata masaktum bihima kitaballah wa sunnati. Nabi sebut, aku tinggal pada kamu semua dua benda, selagi mana kamu pegang pada keduanya ni, kamu tidak akan sesat sampai sebila-bila. Apa dia? Al-Quran dan hadis, sunnah aku. Demi Allah, isyap aku apa? 8:32. Demi Allah kalian akan mati, itulah adalah kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kematian adalah kabar terpercaya yang tidak dinodai syak wasangka sedikit pun. Mungkin perbahasan ini bukan perkara baru bagi kalian. Ini adalah risalah Rabbaniyah, risalah Allah, risalah ketuhanan yang akan menyadarkanmu tentang hakikat dunia yang fana. Apa makna fana? Binasa. Siapa yang binasa? Selain daripada Allah Ta'ala binasa. Kita binasa, tuan-tuan binasa, saya binasa. Bila binasa? Wallahu a'lam. Aku tak ingin menakut-nakuti. Penulis cakap dia sebut ni bukan nak takut-takutkan. Tuan-tuan takut ke tak takut ke, pasti datang. Ini adalah realiti yang masuk akal sekalipun banyak orang berpaling daripadanya. Penulis ni cakap, mati ni satu benda yang orang takut dan banyak orang lari, tapi satu hari besok akan berlaku juga. Kita akan pergi tempat di mana datuk nenek moyang kita pergi, mak ayah kita pergi. Kita akan diusung orang, dimandikan orang, dikafankan orang, lalu ditinggalkan dalam liang lahat bersendirian menjawab segala pertanyaan. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih pasti daripada kematian. Semua yang menjadi angan-angan akan musnah. Demi Allah, kalian akan mati. Ini pasti datang dan tidak ada tempat lari darinya. Ia pasti datang, tak ada yang mencegahnya. Ia datang dengan tiba-tiba. Ia tidak pernah mengetuk pintumu, tidak pernah datang meminta izin kepadamu terlebih dahulu. Kalau orang dapat tanda nak mati tu, bagus. Kan saya pernah cerita dulu orang nak kena gantung tu kan. Ada tak saya cerita dulu? Ada tak? Ada kan? Orang nak kena gantung tuan-tuan hari Selasa, Rabu, Khamis. Hari Selasa, hari Senin tu akhir dia duduk penjara. Selasa tu dia dah bawa berasingan dah. 3 hari tu dia akan hantar ustaz, dia akan hantar tu ajar taubat, ajar mengucap. 3 hari tu tuan-tuan makan tak lalu dah. Saya pernah cerita dulu kan, makan tak lalu dah. Apa makanan paling sedap? Contohlah tom yam campur, sup ekor, telur dadah, sambal belacan, nasi. Oh, tu sedap. Tuan Haji, sedap tak? Sedap. Tapi kalau 3 hari lagi tahu nak mati, tak lalu makan. Sungguh. Apa sedap? Pizza letak pun tak makan. Diorang cakap tuan-tuan, letak apa pun tak makan dah. 3 hari tu, kalau tahu dah nak kena gantung 3 hari lagi tu, apa letak pun tak sedap dah. Ada yang menangis. Ada yang menangis daripada malam sampai ke pagi pada. Sebab apa? Sebab dia tahu dah nak mati. Kita ni bajet besok ada lagi ni tak? Saya macam tu. Tuan-tuan ni semua macam saya. Maghrib besok aku ada lagi sini. Betul tak? Betul tak? Sebab kita tak tahu. Kan dia cakap rahsia kadang-kadang datang secara tiba-tiba. Tok Imam hari ni hari apa? Hari Rabu, hari Jumaat. Dah fikir dah besok hari Jumaat siapa baca kutubah. Dia rasa dia ada lagi hari Jumaat. Betul tak? Betul.
Yang mana cucu nak datang hujung minggu ni, dah suka dah. Minggu ni cucu datang. Dia tak tahu lagi sampai ke tak sampai. Sebab apa? Sebab kita tak sangka, tak jangka kematian. Gitu. Ia tidak pernah mengetuk pintumu, tidak pernah datang meminta izin kepadamu terlebih dahulu. Ia sentiasa dekat dengan setiap orang, adalah janji yang diberikan kepadamu. Setiap orang, semua manusia akan merasai lingkaran maut yang akan membawa warna jari memucar. Bukan warna jari je, kalau tahu dan nak hati, muka pun pucat. Makan tak lalu, tidur tak lena, bukan apa, takut. Takut mati, berpisah dengan bumi. Itu sebab saya cakap tak sama kita ni dengan orang-orang ahli-ahli syurga. Tuan-tuan tengok cerita Asyah binti Muzahim. Ada sebut Muzahid. Siapa dia Asyah binti Muzahim? Asyah Muzahim ialah isteri kepada Fir'aun la'anatullah. Kenapa dia kahwin dengan Fir'aun? Saya dah cerita lah. Dia tak? Asyah ni tuan-tuan, dia seorang yang lawa dan cantik dan orang yang beriman. Dia baik budi pekerti. Bila Fir'aun datang meminang dia tak nak. Dia tahu Fir'aun. Fir'aun la'anatullah. Apa makna dia? Fir'aun yang dilaknat oleh Allah. Fir'aun la'anatullah. Yang saya cakap buat bangunan 14 km tadi. Dan bayangkan 14 km. 14 kali tinggi daripada bangunan KLCC tu. Fir'aun datang meminang dia, Asyah ni tak nak. Memang tak nak. Fir'aun kaya tak? Kaya. Siapa orang kuat dia? Haman orang kuat. Lagi satu siapa? Harta yang banyak siapa? Qarun. Itu zaman dia tu. Qarun, Haman tu semua orang Fir'aun. Tuan tengok baru-baru ni dia tunjukkan dalam TV tu, Mesir tu dikeluarkan barang tu beratus juta, trilion-lion, tak apa lion lagi tak tahu tersebut dah. Kubur dalam kubur je. Fir'aun la'anatullah. Fir'aun ni tangkap mak Asyah ni dengan bapa dia. Selagi kau tak nak kahwin dengan aku, selagi tu mak bapak engkau aku seksa. Saya pendekkan cerita ni tuan-tuan. Akhirnya Asyah ni kahwin dengan Fir'aun. Lawa tak Fir'aun? Lawa tak Asyah? Lawa lah. Kalau tak lawa takkan Fir'aun kebut. Masa muda lah. Masa muda tu muslimat kat belakang tu ingat muda tak lawa tu. Lawa dulu. Sungguh. Sekarang lawa tak? Orang bayar dia cakap lawa lah. 60 tengok 60 okey lah. Lawa lah. Sebab yang 60 lelaki pun dah kerepot kak. Betul tak? Tuan-tuan tengok Tun Mahathir 97 tahun ni, 98. Walaupun dia kaya banyak mana duit pun, kedut tetap ada kedut-kedut tepi ni. Sebab tanda tua. Tak boleh lari. Orang cakap dulu Seniwati Sarima, hari ni kedut. Sebab kita ni kejadian ni boleh bertahan hanya umur dalam dunia. Sementara saya sebut tadi. Apa yang ada pada kita ni tidak kekal, tidak bakok. Muda lawa lah. Tu muslimat belakang tu dulu ada yang pakai skirt merah, kasut merah, bibir merah, jalan sini. Jangan tengok dulu tak asal. Tengah minum terhenti. Itu juga yang lelaki ni. Itu imam ni ingat tak se-handsome dulu ni. Dulu lah. Saya cerita ni dulu. Sekarang handsome orang lama lah. Jadi tuan-tuan,
Asia ni bila dia tengok siapa? Bila dia tengok Masyita, dia campakkan dalam air, dia campakkan dalam minyak. Kan Masyita ni waktu disikatkan anak Fir'aun, bukan anak dengan Asia ni, anak dengan bini lain. Fir'aun ni banyak bini, orang kaya ni orang banyak bini. Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala hantar syaitan menyerupai Asia setiap malam bagi melayani Fir'aun. Asia tak ada, dia tak layan Fir'aun. Allah Ta'ala gantikan syaitan yang menyerupai Asia melayan Fir'aun setiap malam. Tuan-tuan bayang besar mana dugaan dia menjadi seorang bini kepada seorang yang mengaku tu Tuhan. Lagi pula dugaan dosa. Sehingga kan bila dia tahu, bila dia tengok Masyita, suami Masyita, anak Masyita dicampakkan dalam air ataupun minyak yang menggelegak mati, waktu tu dia timbul keberanian mengaku yang dia Islam dengan Fir'aun. Tengok kematian berani terus. Itu tengok kematian lagi takut. Tambahlah kalau yang meninggal tu sahabat karib. Allahu Akbar, si Kasim dah meninggal. Lagi ni tengok timbul semangat mengaku dia Islam. Apa Fir'aun buat dengan dia, tuan-tuan? Fir'aun telanjangkan dia, jemur di tengah panas. Tuan-tuan bayangkan, telanjangkan dia, jemur di tengah panas supaya dia kembali kepada Fir'aun. Dia tak kembali kepada Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ambil apa? Fir'aun ambil batu besar. Fir'aun ambil batu besar, jatuhkan atas kepala dia, hancur, meninggal. Asia tadi. Besar dugaan dia, tuan-tuan. Saya pesan pada ibu-ibu belakang tu, dugaan orang ni, di antara orang yang menjadi ketua muslimat dalam syurga, 4 orang. Pertama siapa dia? Maryam. Maryam ni siapa? Ibu Nabi Isa. Dugaan besar, mengandung tanpa ayah, besar, panjang cerita dia. Yang kedua siapa? Khadijah Al-Khuwailid. Siapa dia? Isteri Nabi yang pertama. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad. Siapa dia? Anak bongsu Nabi Muhammad yang meninggal selepas Nabi Muhammad. Yang keempat Asia bin Muzahim. Aisyah tak ada masuk nama, walaupun Aisyah ni memang ahli syurga, tapi tak ada masuk ketua muslimat. Ketua muslimat di dalam syurga 4 orang. Gitu. Macam mana tu nak menangani suami yang Fir'aun? Tu perempuan-perempuan belakang tu, suami kita kalau kadang-kadang suruh lipat baju, tak nak, itu pun moncong je pagi petang. Baru tak nak lipat baju, moncong lah. Gitu. Dugaan lagi besar. Walaupun gitu, itu untung tu suami dapat pergi kaki semayang, dapat semayang. Ini suami kafir. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang mengetahui segala-galanya, ya Allah. Hamba-Mu yang banyak dosa lagi banyak salah ni, ya Allah, menadah tangan memohon keredaan-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah.
Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah, sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah kembali kepadamu ya Allah. Permudahkanlah hidupan harian kami, permudahkanlah hidupan harian seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami, murah dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dari segala bala, musibah, wabak, bencana dan penyakit, terutamanya penyakit yang sedang merebak di kala ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Kau ketuklah pintu hati kami yang keras ini ya Allah. Begitu juga dengan pintu hati anak-anak kami, cucu-cucu kami, agar menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Yang benar itu tetap benar ya Allah. Rezekikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami agar dapat melakukannya ya Allah. Yang salah itu salah ya Allah. Berilah kami dan seluruh ahli keluarga kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Bahagiakanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di dunia menjadi orang yang beriman dan beramal soleh ya Allah. Ketika sakratul maut dapat mengucap kalimah syahadahmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kubur dapat nikmatmu di dalam kubur ya Allah. Di mahsyar dapat lindungan arasmu ya Allah. Di mizan dengan mendapat buku catatan di tangan kanan ya Allah. Di titian sirat agar kami dan seluruh ahli keluarga kami dapat meniti titian sirat ya Allah. Seterusnya ke syurga hendaklah kami dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah dengan belas ihsanmu ya Allah. Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram. Himpunkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami di syurgamu ya Allah, bagi melihat wajahmu ya Allah, bagi melihat apa yang dikatakan zatmu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bertemu dengan Rasul-Rasulmu terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiun alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.